Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu itu muslimun, menyerah diri kepada Allah. Hampir saban minggu kita dengar khatib baca ayat ini. Khatib pesan kepada kita, harap dia pun tak terlupa untuk berpesan pada diri dia sendiri, supaya jangan mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebut, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu berdasarkan penyudahnya. Penutup amalan itu macam mana? Kalau dia hebat pun pada awalnya, tiba-tiba sebelum dia mati dia kecundang, dia jadi orang tak baik, maka yang sebelum mati itu menentukan keadaan dan nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata jangan kita mati melainkan kita pastikan kita benar-benar menyerah diri kepada dia. Masalahnya ialah mati ini adalah sesuatu yang kita tak tahu bila, sehingga kita boleh pastikan masa kita mati itu, kita mati dalam keadaan baik. Kerana hidup ini ada kala baik, ada kala tak baik. Tapi Allah kata, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Dan Nabi SAW ingatkan kita bahawasanya amalan berdasarkan apa yang menjadi penyudahnya. Oleh kerana nak mati dalam keadaan pasti ataupun dalam keadaan menyerah diri kepada Allah adalah sesuatu yang menakutkan. Kerana kita tak tahu, belum tentu kita mati masa kita uzur. Belum tentu kita mati dalam keadaan kita dah rasa nak mati. Kemungkinan kita mati dalam keadaan kita tak mengagak maut itu datang. Oleh kerana itu para anbiya sendiri, para nabi sendiri, seperti Nabi Yusuf alaihi salam, dia sebut tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikalah aku sebagai orang muslim dan sertailah aku, jadikanlah aku mengikuti orang-orang yang saleh. Bila satu orang boleh tamatkan sebagai seorang muslim dan dalam keadaan dia mengikuti jalan orang yang saleh, selamatlah dia. Selamatlah dia. Dan kita juga mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita antara yang selamat. Dan kita mendoakan orang-orang yang mendahului kita dalam iman, supaya Allah berikan kebaikan pada mereka.
Mungkin sebahagian besar tuan-tuan baca coretan saya tentang Dr. Lok-Lok yang telah meninggal kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kedudukan seseorang, Allah lebih tahu. Ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzakki ahadan 'ala Allah. Nabi ajak kita. Kalau kita nak puji orang, kita kata aku sangka demikianlah. Allah lah yang menilainya dan aku tidak akan menyatakan ataupun memuji seseorang dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kata confirm. Tapi pada zahir, setiap orang ada zahirnya dan kita semua ada zahir kita. Mudah-mudahan kita mati dalam zahir yang baik dan juga batin yang baik. Saya sebut sikit Dr. Lok-Lok ni kerana saya tulis dan saya ingat itu artikel yang paling luas dibaca dalam sehari ini tentang bagaimana kerana dia ada hubungan yang baik juga dengan saya. Sebelum saya nak jadi mufti, dia hantar surat ingatkan tentang bahaya jawatan mufti. Sebelum saya jadi mufti lagi, beliau kadang-kadang datang kuliah, datang ceramah saya. Dan saya sedikit terkilan kerana apabila saya menziarahi beliau 2-3 minggu lepas, beliau minta saya tuliskan puisi untuk dia. Saya kata insya-Allah. Itulah, saya ingat sempat masa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dan saya sebut dalam artikel saya antara benda yang baik yang dia sebut, saya pergi dan dia suruh orang lain keluar kecuali keluarga dia. Dia cakap dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya takut saya tidak menjadi hamba Allah yang baik." Artinya ada nilai diri dia dalam saat-saat yang demikian. Sehingga benda yang menarik yang saya sebut, itu adalah perkataan dia yang lahir daripada dia dalam keadaan menangis saat yang sangat uzur, pun ada lagi semangat nak dakwah, walaupun dah tak larat dah dia. Tapi bila dia tengok 2-3 orang, saya kata ada lagi 2-3 orang yang iring saya ni, ustaz-ustaz nak mazhab, nak tengok yang berhormat ni, dia benarkan mereka masuk seketika. Dia kata, ni saya nak ingatkan ustaz-ustaz ni, jangan kerana ramai ustaz-ustaz ni asyik fikir sampul saja. Lepas kuliah dapat sampul, lepas kuliah dapat sampul. Jadi dia dah tak fikir dah apa lagi yang berlaku kepada masyarakatnya. Dia dah selesa dengan sampul. Sebab tu dia nak pergi kuliah pun dia takut jangan miss sampul saja. Jadi dia mesti cakap apa-apa yang menyebabkan sampul tak miss. Dan ini akan menyebabkan ramai orang hilang daripada tanggungjawab memperjuangkan sesuatu. Kita doakan kepada dia dan kepada orang-orang yang telah melakukan melalui liku-liku perjuangan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semuanya. Antara tanda seseorang itu mati baik ialah dia mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Mati syahid ni mati di medan perang kerana mempertahankan Islam. Allah menyatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mayat ataupun mati, bahkan mereka itu diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Ini orang mati syahid, tanda orang baik. Tapi nak jadikan mati syahid itu pun bukan senang. Ada pada zaman Nabi orang yang kelihatan mati di medan perang, tapi niatnya bukan kerana li'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk mengangkat kalimah Allah yang paling tinggi. Niat dia nak tunjuk diri dia, dia tak mati syahid. Sebab itu kita sangka dia mati baik. Sebab tu kita tak puji orang melainkan secara putus, confirm dia ahli neraka, confirm dia ahli syurga. Kita tak boleh confirm melainkan siapa yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasul secara nas. Apabila kita puji, mudah-mudahan kita rahimahullah, Allah rahmat dia, kita kata
Orang Melayu kata Allah yarham. Allah rahmat dia. Rahimahullah, dia mati rahimahullah. Tuhan rahmat dia, kita harap Tuhan rahmat dia. Dan bila kita mati pun, kita tak perlu orang puji kita. Kita perlu orang doa kita. Kalau semua orang puji kita, kita tak baik di sisi Allah, tak memberi apa-apa makna. Sebab tu yang penting kalau boleh kita mati ramai orang doa dengan ikhlas. Bukan pesan ke anak-anak pastikan sampul banyak supaya ramai orang main sembahyang. Dah. Pastikan orang semua datang untuk doa dengan ikhlas. Bila orang nak doa dengan ikhlas? Bila kita melakukan sesuatu dalam hidup dengan ikhlas. Kalaulah pahala boleh dibeli, macam orang nak beli pahala menjelang bulan puasa ni, keluar borang isi, dapat pahala. Senanglah. Pos Malaysia pun dah naik tambang dia. Nampak pos pahala pun naik tahun ini pahala. RM5, RM10, ada yang 100 dan seumpamanya. Kalau pahala boleh beli macam tu, pergi order kat ustaz. Ustaz bagi pahala RM5 untuk ayah saya. Ustaz bagi pahala RM10 untuk ayah saya. Senang manusia semua boleh masuk syurga. Beli dengan duit pahala. Iqra'ul Quran wa sallallahu. Baca Quran dan minta kepada Allah. Qabla an ya'tiya zaman qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Sebelum datang satu zaman di mana kaum yang baca Quran dan minta daripada manusia. Ni baca Quran minta RM5, RM10 satu orang. Kemudian bubuh pula ke atas itu nas kata, ulama-ulama kata bacaan Al-Quran sampai kepada si mati. Benar, ulama berkhilaf pendapat tentang masalah sampai ataupun tidak bacaan Quran kepada si mati. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam Al-Imam Syafi'i, dia berpendapat tidak sampai. Tapi ada pendapat imam lain yang kata sampai apabila seseorang membacanya dengan ikhlas. Tetapi seperti yang disebut dalam syarh Al-Aqidatul Tahawiyah, bahawa dengan syarat dia tak diupah. Bila orang upah, dia baca kerana nak dapat duit, dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, macam mana dia nak sedekah pahala? Pahala ni bukan setiap orang baca Quran mesti dapat pahala. Orang yang baca Quran lillahi ta'ala dapat pahala. Orang yang baca Quran li fulus, kerana orang upah dia tak dapat pahala. Kemudian dia kata, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na hadha li fulan wa fulan. Ya Allah, jadikan pahala yang kami baca ini untuk fulan dan fulan. Kemudian dia kata mereka ni duk petikai benda yang ulama khilaf. Kita tahu ulama khilaf sampai itu pun tidak. Jika seseorang baca dengan ikhlas, kemudian dia doa pada Allah, ya Allah, jadikan bacaan Fatihahku ini kepada fulan. Ulama khilaf pendapat. Al-Imam Syafi'i kata tak sampai. Ini yang disebut dalam kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, dan juga disebut seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam menafsirkan surah An-Najm, wa an laysa lil insan illa ma syaa. Insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Kata Al-Imam Syafi'i, kata Al-Imam Ibn Kathir, berdasarkan ayat ini, maka Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang bersama dengannya menyatakan tak sampainya bacaan pahala Quran kepada si mati. Ada yang kata sampai, kita tahu. Mereka kata sampai kerana mungkin doa itu Allah terima. Ya Allah, jadikan pahala bacaan Fatihah ini kepada fulan. Maka khilaf ala ulama. Kata mereka, jika Allah mustajabkan, maka Allah bagi. Kerana hak Allah nak mustajabkan. Tak ada masalah dalam khilaf itu. Mungkin ada orang ini, bukanlah kita nak bertegang. Walaupun orang yang kuat Syafi'i, bila nak baca tu dia pegang lain daripada Syafi'i. Tetapi ulama-ulama menyatakan, jika dia baca untuk dapat duit, dia tak dapat pahala. Bila dia tak dapat pahala, kedua-dua pihak sepakat tak ada pahala dia nak bagi pada si mati. Maka kata ni khilaf. Yang khilaf tu ada pahala dengan tak ada pahala. Yang khilaf itu ialah apabila seseorang baca Al-Quran, kemudian dia niat supaya Allah jadikan pahala pada si mati, khilaf. Tapi kalau satu orang baca Quran untuk dapat duit, kemudian dia kata, ya Allah, jadikan pahala ini kepada si mati, dia tak ada pahala.
Kerana dia dah dapat duit. Mereka bawa tajuk yang lain dibincangkan di bahagian yang lain. Tujuannya dia nak dapat duit. Dia bawa masalah ulama kata sampai tak sampai. Orang bukan bincang sampai tak sampai, orang bincang pasal duit tu. Dia kata tak, kita ikhlas. Ikhlas, kita nak isi borang kosong, tak mau bagi duit. Okey. Dia kata kalau borang kosong pun okey. Tak apalah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang dia lari skip pada tajuk yang orang bincangkan. Sama macam-macam lah. Saya sebut, kita mengiktiraf sesuatu bukan bererti kita setuju. Kita iktiraf orang bukan Islam ada hak untuk melakukan upacara agamanya di kuilnya. Bukan bererti kita setuju dengan agama dia. Ada orang, ini soal khabar hak pening kepala, ada orang jenis pening kepala, dia kata nampak tu setuju dengan agama tu. Kita iktiraf, bukan setuju. Islam mengiktiraf, Quran mengiktiraf hak mereka. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bukan kita iktiraf, bukan kita kata, oh awak benarkan dia pergi semayang kat gereja dia, ternyata awak sukalah dengan agama Kristian. Ni akal teruknya. Iktiraf satu masalah lain, bersetuju satu masalah lain. Sama dengan masalah kita cakap minggu lepas. Kita kata rakyat boleh bantah pemerintah dalam perkara-perkara umum di hadapan sekalipun terbuka, secara terbuka. Dia tak share, oh Dr. Hasri kata rakyat boleh maki pemerintah di khalayak ramai. Nampak? Bantah lain, maki lain. Maki kau awak keluar perkataan huduh-huduh. Yang ni daripada dulu kita kata tak boleh maki pemerintah. Kita dari dulu tak setuju kalau pembangkang ceramah maki orang. Tapi membantah macam ni, saya tidak bersetuju. Itu bantah. Saya berpendapat ini salah. Golongan yang kata kita tak boleh bantah ni, sebahagian daripada ashabu masyaikh apa ni, mereka ini menyatakan bahawasanya mereka samakan bantah dengan maki. Bantah lain, maki lain. Bantah kita tak bersetuju. Kalau awak kata tak boleh bantah, artinya bila orang temu bual awak, apa pendapat awak kerajaan nak buka kerajaan Melaka, nak buka pusat hiburan sampai pukul berapa? Pukul berapa pagi? 3 pagi. Ini negeri Haji Khalid lah. Apa nama sampai pukul 3 pagi. Kalau mereka kata haram membantah, artinya bila wartawan tanya, apa pendapat awak? Oh, saya tak boleh bagi pendapat. Kalau saya kata selalu kalau saya tak setuju, artinya saya telah buat benda yang haram. Itu maksudnya. Kalau saya tak bersetuju pun, saya kena habaq kat dia terus. Di depan rakyat, saya tak boleh kata setuju ke tak. Itu konsekuensi daripada fatwa tu. Salah fatwa tu. Yang kita sebut dulu, jangan maki. Man arada an yansahadha sultanin fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang menasihati orang yang berkuasa, jangan terang-terang. Nak nasihat dia, tak payah duk pergi maki depan orang. Itu kalau kita mampulah, kan? Falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi, pegang tangan dia dan bersendirian dengan dia. Tak bolehlah kita nak pergi nasihat. Ni bini dia pun tak pakai tudung, pergi cakap dan ceramah. Ini penceramah yang tak ada standard dan tak ada maruah. Ini soal bini orang. Kalau awak nak cakap dia tak pakai tudung, pergi cakap kat dia. Itu urusan peribadi, tudung dia dengan Tuhan. Tapi kalau awak tak setuju 300 juta hilang, awak boleh cakap lah, kita tak bersetuju duit 300 juta hilang. Itu bukan masalah dia, ini masalah kita juga.
Tapi kita tak kata weh bangsat, weh apa, kita tak katalah. Muslim ada akhlaknya. Tapi bantah boleh. Bila orang keluar untuk menyatakan bantahan, boleh ataupun tidak, boleh. Ini sebahagian mereka ni muda-muda. Mereka tak dapat bezakan. Lalu mereka kata, oh boleh maki. Mana boleh? Dulu Dr. Siti kata tak boleh maki. Dulu kita kata tak boleh maki, sekarang kita kata tak boleh maki. Tapi kita bercakap soal bantah. Bantah melahirkan tak bersetuju. Mengkritik, bukan mesti maki. Saya kritik awak, bukan mesti maki. Dan ini mesti luas dalam kepahaman yang seperti ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, orang mati syahid. Ni tanda orang mati baik. Saya nak sebut sikit apa tanda orang mati baik. Antara tanda orang mati baik ialah orang yang apabila orang yang mudah-mudahan, orang yang minta, bukan tanda, tapi orang yang minta dia nak mati syahid, tapi dia tak mati. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih." Siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benar, Allah sampaikan dia ke darjat, ke kedudukan orang yang mati syahid, sekalipun dia mati di atas katil tidurnya. Allah. Tak ada lah benda yang lebih hebat mati ni, yang lebih bahagia mati syahid. Syuhada, Quran sebut syuhada as-salihin. Allah bagi pada syuhada syurga berlapis-lapis antara satu kedudukan dengan satu kedudukan, bagaikan langit dan bumi. Langit kita tak tahu lagi di mana penyudah. Hebatnya perbezaan antara syurga dan syurga. Kedudukan orang mati syahid paling hebat. Orang yang minta kepada Allah untuk mati syahid, Allah jadikan dia mati syahid. Kan kita ramai orang selalu minta, tapi kan, wa amitna mautus syuhada, matikalah kami dengan mati syahid, mautatis syuhada dengan mati syahid. Tanya Tok Imam tadi, Tok Imam minta mati syahid ni, Pak Tok Imam nak kena pergi prostate. Saya tak pernah minta ni. Tadi tahu, yang tu doa siapa? Bisidq, dengan sungguh-sungguh minta pada Allah. Dan kalau sungguh-sungguh, barangkali Allah bagi. Dan berapa ramai orang yang sanggup untuk mati sungguh di medan. Mati di medan ni mati hebat lah. Nabi kata tak ada, ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa asy-syahid. Walahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa asy-syahid. Tak ada orang yang masuk syurga yang nak balik supaya balik ke dunia sedangkan dia tak ada apa pun di dunia ni, melainkan orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrah lima yara minal karamah. Dia harap supaya dia balik ke dunia dan dibunuh 10 kali kerana kemuliaan syahid itu. Kita tak dapat, kerana kita pun tak dapat faham pasal kita tak tahu. Tapi orang yang ditikam, dibunuh, dia hanya tahu nikmat syahid. Sehingga orang masuk syurga tak nak dah keluar, tapi dia kata tak apa, kita pergi mati lagi, kita patah balik pula. Allah, hebat, hebat syuhada. Kita tak dapat makam tu barangkali, alhamdulillah Allah bagikan nikmat keamanan dan seumpamanya, tak seperti rakyat Palestin. Tapi siapa yang minta sungguh-sungguh, ya Allah bagi aku mati syahid, Allah akan jadikan dia sampai kedudukan orang mati syahid
sekalipun dia mati atas katil dia, ataupun sungguh-sungguh Allah hantar dia berhadapan dengan maut sebagai syahid. Antara tanda orang mati baik lagi ialah orang yang mati pada akhir ucapannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk syurga. Tak kira orang tak macam mana dia boleh mengucap melas sekali ya? Kita tak sedar masuk campurlah urusan Allah. Allah tahu hamba-hamba dan macam mana dia boleh? Aku tak percaya. Aku ingat kebetulan tu dia sebut tu. Dia tak puas hati tu. Dia tak puas hati kon tu. Pipi tengok kon tu sebelum nak mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati kamu dengan la ilaha illallah. Yang kita sebut la ilaha illallah, dia pun dengar dia kata la ilaha illallah. Bukan kita pergi habaq dia mengucap ayah, mengucap. Nah. Hak tu kita habaq. Kita laqin dia. Kita kata la ilaha illallah. Kita ucap, dia ikut. Dia pun dengar la ilaha illallah. Antara tanda orang mati baik ini, Nabi kata innal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, Nabi kata orang mukmin mati dalam keadaan berpeluh dahi. Ulama-ulama bincang macam mana mati berpeluh dahi, tanda mati baik. Kata mereka, sebahagian mereka berpendapat kata kemungkinan kerana ketika itu dia sedang mengalami kesakitan yang hebat dan Allah ingin mengikis dosanya. Dalam dia menahan sabar sakit itu, tanda Allah sedang membuang dosanya dan dia berpeluh dahi dia. Itu satu pendapat kan. Satu pendapat kata kerana dia malu nak menghadapi Allah. Adanya sifat malu kepada Allah. Allah tuan-tuan, manusia kalau tak beriman dengan hari akhirat kacau. Dia keluar daripada dunia, dia kata dia rasa sabut, dia pun nak bunuh diri. Dia ingat bila bunuh diri selesai masalah dia. Dia tak tahu dia terjun lagi pada satu alam yang dia tak boleh keluar lah. Dunia boleh juga gagah-gagah semacam mana teruk pun kehidupan dunia ini. Macam mana habaklah teruk terang mana, sebahagian teruk tu perasaan kita. Akhirnya manusia tetap juga boleh mengadu. Kalau semua orang tak mau mendengar aduan kita, tetap juga kita boleh memanggil, ya Allah, dengarlah aduanku. Ada juga Allah yang mendengar aduan, yang maha berkuasa dan yang boleh mengalihkan segala-galanya dan mengubah segala-galanya. Tapi bila mati dalam keadaan bunuh diri, Allah tamatlah dia dari segala kebaikan. Ada yang menyatakan peluh dahi ini tak ada kena-mengena dengan itu semua. Sengaja Allah jadikan tanda kalau orang mukmin mati berpeluh dahinya, tanda dia mati baik. Jadi kita pergi tengok orang mati, dekat kanak mati tengok berpeluh dahi dia, kita teringat hadis Nabi. Nabi kata innal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin mati dalam keadaan berpeluh dahi dia. Kita tahu macam mana peluh, aku tengok tak bagus pun dia. Allah, ni satu lagi hamba Allah yang silap-silap dia mati, tak tahulah. Antara orang mati yang Nabi jadikan dapat pahala, mati ta'un, penyakit ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi yang hebat tu, yang jadi gubernur di Syam, yang kita selalu cerita tentang dia, dia mati kena ta'un. Nabi kata at-ta'un syahadatu likulli muslim. Ta'un ialah syahadah, syahid kepada ganjaran syahid kepada setiap orang muslim, dengan syarat dia redha lah. Bila nak mati, alhamdulillah, apa yang Allah kena kat aku ni.
dapat pahala. Wallahu alam, barangkali kena taun ketika itu adalah penyakit yang sangat dahsyat. Dapat pahala. Nabi tanya para sahabat, syahid berapa? Sahabat kata orang mati fisabilillah, mati perang. Nabi sebut lagi. Nabi kata asyuhadaul khams. Nabi sebut hak 5. Ada Nabi sebut 7. Antaranya Nabi kata al-mat'un, orang yang kena taun. Al-mabtun, orang yang mati sakit perut. Sakit perut sampai mati, dia sabar, Allah bagi pahala mati syahid. Wal ghariq, orang yang mati tenggelam, cari rezeki lillahi ta'ala, nelayan ke apa, mati tenggelam. Hatta orang tsunami, yang mati masa tsunami tenggelam, mati syahid, dapat pahala syahid. Wa sahibul hadmi, orang yang mati kerana binaan, di bawah binaan, runtuhan, di bawah runtuhan, dia jalan-jalan runtuh bangunan, dia mati. Timpa apa-apa, dia mati. Kereta dia accident, dia mati. Dan dia orang baik, dia dapat pahala syahid. Kita jangan tengok tu, dia tengok tu jadi penyakit taun, itulah Tuhan marah dah. Ya boy. Ada orang mati taun, ada orang mati aksiden, Allah sayang, dia pergi cari rezeki. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, keluar naik kereta, aksiden dia. Kita dengar sedih, tapi dia pun dah salat, dah apa, mayang subuh elok, doa ke Allah, pipi Allah mati. Itulah dia, Tuhan balas dah kat dia. Allah, kita cepat sangat kita. Muka nakir tak ada kira, kita kira dulu. Wasyahid fi sabilillah. Nabi SAW, nanti kita akan baca hadis. Nabi SAW, dia ziarah, tengok orang sakit. Bila dia tengok, dia ziarah Abdullah bin Thabit. Dia tengok Abdullah bin Thabit pitam. Kaum keluarga dia menangis. Nangis anak-anak dia, Allah, kenapa lah ayah ni, Pak? Nabi dia. Kemudian Nabi SAW kata, ada orang mai kata, hampa ni cubalah diam, hampa lain suruh sabar. Nabi ni kesian, Nabi dia. Dia tengok dia duduk menangis, pak dia sakit, Nabi diam. Bila nampak orang duk marah kepada depa duk menangis tu, Nabi kata da'hun fa idza wajabat fala tabkiyan bakiyah. Nabi kata biarlah depa. Tapi bila dah sampai kewajipan, maka janganlah kamu menangis lagi. Maka tanya Nabi SAW, mal wujub ya Rasulullah? Apa itu wujub? Kewajipan itu apa? Nabi kata al-maut. Masa duk sakit ni, menangis lebih kurang, tak apalah. Bila dia mati, janganlah. Cukup. Nabi ra'i juga. Mai duk tengok Allah, kita pun kena tengok ayah sakit apa. Mai merah, hai tak baik tau tak? Bagus kita kata jangan kuat sangat. Jangan kuat sangat. Tapi kita kata dan dia mati, stop. Ini termasuk dalam niyahah yang akan kita bincangkan nanti. Nabi SAW sebut tentang tadi. Antara dalam hadis lain, Nabi sebut tentang syahid. Nabi sebut pertama, al-mar'ah tamutu bi juma' syahid. Wanita yang mati kerana mengandung, kerana melahirkan anak, atau mati kerana ada anak dalam kandungannya, maka dia mati syahid juga. Orang mati, ibu tu mati. Sebab itu bila wanita nak pergi lahirkan anak tu, dia berhadapan antara kegembiraan kalau dapat anak, kalau tak pun dia mati, kegembiraan yang lebih, iaitu dia mendapat pahala syahid. Sebab tu orang bila mengandung ni, maka dia buatlah, dia salat, dia apa dengan cara. Tak larat bangkit dia duduk, tak larat duduk dia tidur, tapi kena salat. Sebab ni saat-saat penting. Mudah-mudahan barangkali Allah Subhanahu wa taala nak ambil dia. Dan antara benda yang menyebabkan orang tu mati syahid, seperti mana kita tahu, ialah orang yang mati kerana mempertahankan nyawa dia, atau mempertahankan keluarga dia, atau mempertahankan harta dia. Seperti mana hadis Imam Ahmad yang kita baca minggu lepas.
Bahkan dalam hadis Muslim, satu orang daki tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a ar-rajul yuridu akhadha mali?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika sekiranya satu orang datang untuk merampas harta aku? Nabi kata, "Fala tuti'hum, fala tu'ti malak." Jangan kau beri kepada dia hartamu. Nabi tak katalah bagi, sabar. Nabi tak kata. Nabi kata jangan bagi. Dia kata, "Ara'aita in qatalani?" Apa pendapatmu wahai Rasulullah jika dia memerangi aku, dia nak bunuh aku? Nabi kata, "Qatilhu." Perang dengan dia, lawan dia. Bunuh dia balik. Bunuh dia balik. Dia kata, "Ara'aita in qatalani?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika dia bunuh aku? Fa anta syahid. Kau syahid. Qala ara'aita in qataltu? Apa pula pendapat kau jika aku bunuh dia? Pasal dia main rumah aku, nak ambil harta aku tak bagi. Dia nak ambil juga, dia berlawan dengan aku, nak perang dengan aku. Aku lawan dengan dia, mati dia. Nabi kata, huwa finnar, dia dalam neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kalau perampok main rumah kita, kita lawan dengan perampok tu, kita mati. Nabi kata, fa anta syahid. Tapi kena harta halal lah. Jangan malam tu Aisyah pun tak mayang apa semua. Ya elok. Islam artinya meluaskan konsep syahid ini. Maksud konsep pahala syahid. Walaupun tidak sama dengan darjat orang yang mati dalam medan perang, tapi pahala syahid itu diluaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai-bagai perkara. Babu tahrimun niyahah 'alal mayit wa latmil wa saqil jayba. Bab larangan untuk meratap mayat dan menyepak memukul pipi dan mengoyak baju. Jaib ni dia koyak celahan baju. Orang Arab ni bila dia marah, bila dia sedih, dia koyak baju dia. Orang Melayu bila dia sedih, dia koyak apa? Orang Melayu ni bagus tau. Dia kalau sedih dia sengak. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayit yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat diazab di dalam kuburnya dengan tangisan ataupun ratapan kematian. Meratap ni, kenapa mati, kenapalah hampir dulu, dia ratap. Dia macam menyesali kematian itu. Dan kita ada hadis yang dulu yang kita selalu baca, Jarir bin Abdullah, bahawasanya dia kata, kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayit wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh An-Nawawi dalam Majmu', di mana Nabi di mana Jarir menyatakan, kami pada zaman Nabi melihat berhimpun di rumah si mati dan mengidangkan makanan, termasuk dalam hukum meratapi mayat. Ni bab ratap ni. Ratap ni Nabi larang. Ratap ni perbuatan jahiliyah. Ratap ni antara dosa-dosa besar. Jadi sahabat kata, dulu orang zaman jahiliyah, bila dia mati, benda yang dia buat, dia hidang makan sebagai mengenangi mayat. Dia buat malam 1, malam 3, malam 7, malam berapa? Ni amalan jahiliyah yang bila datang Islam, Islam hapuskan. Sebahagian menyatakan dia bukan adat Arab saja, dia diambil daripada adab kuno Firaun zaman Mesir. Dan kita tengok juga bukan saja dalam kalangan masyarakat jahiliyah Arab, tapi kita tengok orang bukan Islam, hatta dalam negara kita pun, mereka bila mati ada majlis makan. Makan 1, makan 3, makan 7 yang mereka buat kan. Bila kita lalu, kita tengok dan dia pasang kan. Orang bukan Islam dia pasang apa? Kok depan-depan kedai dia. Kita tahulah dia sedang buat kenduri arwah. Dia buat kenduri arwah. Jadi dia pasang tu. Jadi dia pasang tu kerana dia nak, dia ingatlah jenazah tu. Sahabat kata ini amalan jahiliyah, amalan jahiliyah.
Kemudian dianggap bila dia masuk ke dalam Islam, sebahagian orang Islam cuba nak justifikasikan benda tu. Amalan tu jahiliyah. Kemudian dia kata, tak apa, kita baca doa malam 1, malam 3, malam 7. Dia selang-seli dengan bacaan-bacaan tertentu untuk menghalalkan perkara yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Biarlah siapa nak tak mau kata, kita kata, kan? Tak apalah, tak dapat sampul pun, kita bukan ada sampul. Ini adalah perkara yang Nabi larang, niyahah, meratapi mayat. Sebab itu kita tengok dalam semua ulama-ulama tak khilaf dalam masalah ni. Walaupun ada dengan bahasa yang berbagai-bagai, tapi mereka melarang niyahah ini. Niyahah ini. Sehingga dalam kitab Melayu lama pun disebut benda yang sama. Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia itu daripada mengadakan makanan sebelum ataupun selepas ditanam ia akan mayat, ia adalah perbuatan yang bid'ah, yang dibenci oleh agama. Ini bukan disebut oleh buku-buku daripada Arab Saudi, Syekh Dat Fatani, Syekh Banjari dan macam-macam lagi daripada dulu. Mereka menyebut perkara yang sama, kerana perkara itu ada dalam kitab-kitab dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Katanya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, katanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayat itu diazab, dikuburnya dengan ratapan yang dibuat kepadanya, bima niha alaihi, ratapan kepadanya. Dalam riwayat yang lain disebut bibukai ahlihi, dengan tangisan keluarganya. Ulama-ulama bahas benda ni. Sebab hadis ni Aisyah radhiyallahu anha dia tolak, dia bantah hadis ni. Dia bukan kata bantah Nabi, dia bantah kepada orang yang riwayatkan. Dia bantah Umar bin Khattab. Dia kata Umar salah dengar. Kata Aisyah, tak mungkin mayat kena azab sedangkan yang menangis itu keluarganya. Al-Quran menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak akan tanggung dosa orang lain. Macam mana keluarga dia menangis, dia pula dikena azab? Kata Aisyah, ini tak tepat dengan Quran. Tentu kamu telah salah dengar apa yang Nabi maksudkan. Tu hebatnya Aisyah, kritis. Dia mengkritik hadis-hadis yang sahabat baca. Walaupun sebahagian kritikan itu kita boleh pertikaikan ketepatannya. Dia kritik Umar dalam masalah ini. Tapi prihatinnya Aisyah supaya tak salah dalam memahami hadis. Sebab tu bila jadi ustazah, jangan dia pula pergi baca hadis palsu dalam TV. Bukan ustazah sinilah, di Myanmar no. Hadis Aisyah prihatin. Banyak hadis sehingga Al-Imam Zarkashi himpun satu kitab, Al-Ijabah, tentang himpunan jawapan-jawapan Aisyah li iradi mastadrakat wa Aisyah ala sahabah, untuk menyebut apa yang Aisyah telah bangkang ataupun kritik para sahabat. Sebab apa? Kata Aisyah tak mungkin. Bahkan kata Aisyah, mungkin Nabi maksudkan mayat tu mayat Yahudi. Yahudi yang menangis untuk keluarganya, untuk bapaknya. Oleh kerana Aisyah kritik, sedangkan kita tahu bukan saja Umar yang dengar, ada lagi sahabat-sahabat lain yang juga dengar, maka sukar untuk kita kata mereka silap dengar. Yang tinggal ialah bagaimana hadis ni mesti kita faham dengan betul. Betul kata Aisyah, iaitu seseorang tak boleh tanggung dosa orang lain. Kita mati masuk dalam kubur, anak kita menangis di kubur, kita kena azab kat bawah. Itu tak munasabah. Macam orang Melayu fikir, kalau kita tak buat kenduri, maka laparlah bapak kita kat bawah. Sebenarnya yang lapar geng-geng tekong kat atas. Mereka tu yang nak makan, mereka kata kesian kat bapak kamu. Ni hari ketiga dia balik, dia nak makan laksa, hampa tak masa laksa. Sebenarnya depa petang tadi duduk sembang kat balai lentang, malam ni boleh kita makan laksa. Saya ada satu orang daripada Sabah, Haji Alkantar tu ada. Dia selalu dengar ni, kuliah hari ni kuliah, besok dia akan dengar. Dia cukup cepat di Sabah dia.
Dia telefon saya, dia cerita. Dia kata pada bulan Syaban, tempat dia tu, mereka beriktikad bahawasanya dalam bulan Syaban roh semua balik kampung. Dan akan melawatkan keluarga, makan segala. Sebab tu mereka bersiap macam-macam untuk sambut roh balik kampung pada bulan Syaban di Sabah. Mati boleh duduk balik bulan Syaban, makan-makan nasi, tak apalah. Ini adalah anggapan-anggapan yang salah, yang menyebabkan orang beriktikad dengan iktikad yang salah. Lalu mereka create benda-benda yang sebenarnya tidak wujud. Lalu mereka kata hari ini kita kena buat yang ni, buat yang ni. Sebenarnya kalau kita tak buat, dia kata keluarga, bapa hang, kesian kat bapa hang lang kubur. Kesian kat bapa hang lang kubur. Sedangkan kita tahu seperti mana Aisyah kata, seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Anak tak buat kenduri atas, kenapa bapa kena tanggung dosa kat bawah? Katalah anak tu krisis dengan bapa. Aku geram kat pak aku no, tak apa, dia mati esok aku tak buat kenduri, padan muka dia kat bawah. Ada boleh macam tu? Maka kita pun kena, malaikat datang pukul kita, aku pukul hang sebab anak hang tak buat kenduri. Akal tak boleh fikir. Ini bukan cerita kartun yang cerita. Kalau hantu mati macam mana filem Cina, mati hantu Cina boleh duk curi balik main dunia, apa tu kawan ni curi patah balik, tu cerita lain lah. Ini adalah benar-benar alam barzakh, yang mana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mati tak ada dah balik, habis. Nabi kata kalau ada hak boleh balik, yang teringin nak balik siapa? Orang mati syahid. Tu pun dia tak balik. Tak balik main perang kedua, ada. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Untuk itu, maka kita kena menyelesaikan apa yang Aisyah faham. Betul. Maka ramai ulama-ulama memberi tafsiran. Apa maksud mayat diazab dengan tangisan dan ratapan keluarganya? Maka ada yang berpendapat bahawasanya dia meratap, dia yang dikatakan diazab itu jika dia sebelum mati pesan macam tu. Jika dia sebelum mati pesan macam tu, dia bagi tahu bahawasanya bila aku mati ni hampa buatlah majlis mengenang dan menangisi aku. Dan ada dengan orang Arab kadang-kadang mereka ada dan juga raja-raja Melayu lah tak tahu ada ke tak, dulu ada majlis haul. Mereka buat pusingan untuk meratapi keluarga-keluarga mereka yang mati. Zaman dulu memang macam-macam lagi khurafat yang mereka warisi daripada berbagai-bagai. Ini adalah perkara yang kalau orang tu pesan aku mati, ataupun dia tahu, kita tahu anak-anak kita ni memanglah kalau sekiranya tak diajar, kalau kita tak pesan dia mati, kita mati, dia akan menangis. Kita pun pesan, bila aku mati hampa jangan duk meratap mayat aku. Kita pesan, kita mati dia meratap juga. Kata mereka dia tak kena. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain yang Ibnu Taimiyah dan selainnya juga menyokong, dia kata sebenarnya bukan maksud azab dalam erti kata malaikat pukul dan seumpamanya ruh itu. Tapi ruh ini dia macam tahu apa perasaan penderitaan orang atas dunia. Jadi apabila dia tengok keluarga dia menderita dan menangis, perasaan ruh itu dia macam seakan-akan diazab. Macam kita tak diazab, tapi bila kita tengok orang sedih, kita pun jadi sedih. Kemungkinan dalam maksud itu kerana ada hadis yang menggambarkan seakan-akan orang yang mati mengetahui tentang amalan orang yang hidup. Ini satu penafsiran. Apapun hadis ni, yang penting seseorang tidak boleh untuk meratapi apa yang keluarga dia mati dengan membuat amalan-amalan yang dianggap sebagai meratapi kematian. Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu an, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, muttafaqun alaih.
Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya, bukan di kalangan kami orang yang memukul pipi, mengoyak baju, leher baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kadang-kadang bila kita tengok mati, Allah alam, minta Allah Ta'ala ampun kepada orang Arab mana kita tengok di Iraq, dia apa, bila dia mati kena bom tu, isteri-isteri ataupun mak-mak dia tu akan menjerit. Kita tengok dia tepuk, tengok dia sepak muka dia, dia sepak, dia tampar. Ni budaya dia, tampar pipi, dia nak koyak baju. Ini yang Nabi maksudkan dalam budaya Arab. Kita pun tak boleh juga mati tak tahu sampai tersepuk-sepuk. Manusia sedih. Kadang-kadang mungkin seorang boleh pitam kalau dia tak boleh kawal diri dia. Tetapi kita la naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak akan menyebut melainkan apa yang Tuhan kita redha saja. Mata menangis, tetapi perkataan tidak akan keluar melainkan apa yang Allah redha saja. Dan hidup ini, semua orang kalau kita fikir, tak ada yang hilang melainkan pergi mendahului kita kepada satu destinasi. Kita pun akan pergi ke tempat itu. Berapa lama bertahan satu orang? 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dia pun tak tahu. Tapi semua kita akan sampai ke tempat yang sama. Bila kita tengok orang lain dahulu sampai, kita sedih kerana kita rasa kita berpisah dengan dia. Dia juga berpisah dengan kita. Tapi tidak berpisah selama-lamanya. Kita juga akan pergi ke alam itu. Cumanya di alam yang satu lagi itu, dapat ataupun tidak untuk kita bersama dengan dia. Jika dia di kalangan orang saleh dan kita di kalangan orang saleh, mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Jika dia di kalangan orang saleh dan kita tidak di kalangan orang saleh, maka kita tidak bertemu dengan dia. Semua orang akan pergi dan semua orang akan berjumpa balik, dan dunia ini akan datang. Berapa ramai orang yang pergi pada hari dia mati, semua orang menangis. 3 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian, manusia mulai lupa. Bila sampai dia pun, oh hari ini tarikh anak aku mati, hari ini tarikh ibu aku mati. Kita lupa dia. Tetapi sesuatu yang tidak lupa kepada kita tentang kematian dia itu. Wa innama nahnul ayyam, kata Hasan al-Basri, kita ini hanyalah bilangan-bilangan hari. Apabila sebahagian hari itu pergi, sebahagian kita telah pergi. Apabila cukup bilangan hari itu kita telah pergi, kita pun dah tak ada lagi. Walaupun kita kata besok aku menyambut hari baru dengan kehidupan yang baru, yang bertambah hebat, sebenarnya bila datangnya hari baru, telah kuranglah satu daripada bilah-bilah kehidupan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Dan saya buka pada sesi soal jawab. Ada soalan? Silakan. Pasal apa tak ada mikrofon hari ni? Ya, bisa. Nas tidak ada yang menyatakan bahawasanya amalan bacaan Quran sampai kepada si mati, melainkan di atas satu andaian, iaitu mereka andai jika sekiranya Allah menerima, seperti mana kata Ibnu Salah dalam fatwanya, kalau Allah terima doa kita baca, misalnya kita baca qul huwallah, kita kata ya Allah, pahala qul huwallah ni minta berilah kepada ayah saya. Kalau Allah terima, dia kata dapatlah ke ayah dia. Kalau Allah tak terima, tak dapat. Itu saja andaian yang kuat. Yang lain daripada itu tidak ada nas yang jelas. Tetapi Ibnu Katsir dan mereka yang bersetuju dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya kalau benda ini ada, tentu Nabi dulu akan buat. Telah mati ramai orang pada zaman Nabi, dan Nabi sayang kat mereka, tapi Nabi tak pernah pun ajak sahabat kita baca Fatihah sekali untuk mereka.
Ataupun semasa Aisyah tanya, apa yang patut aku buat apabila tengok kubur? Nabi SAW ajar supaya bagi salam, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Nabi suruh baca doa kepada orang, kepada ahli kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami insyaallah akan berjumpa dengan kamu. As'alullahu lakumul afwa wal afiyah. Kami minta kepada kamu afwa dan afiyah, kesejahteraan, dan kami akan jumpa kamu. Nabi tak kata, wahai Aisyah tanya banyaklah riwayat. Tak pernah Nabi kata, wahai Aisyah, bila pergi ke kubur Al-Fatihah. Nabi tak ada. Kata mereka, kalau ada tentu Nabi bagi tahu. Tapi pihak yang kedua menyatakan bahawasanya tak ada, tapi kita mana tahu Allah terima atas andaian. Kalau saya suka dengan pendapat Al-Imam Syafi'i yang awal, yang Imam Syafi'i kata, bukan pengikut Syafi'i, mazhab Syafi'i, orang mazhab Syafi'i ada kata sampai, tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata tak sampai. Ada orang kata, Allah mungkin sampai, ustaz kaya sampai, tak apalah, besok kita tengok macam mana Allah buat, kan? Sampai tak sampai, tapi mengikut Nabi itu lebih afdal. Mengikut Nabi lebih afdal. Kita kata, ada tak kemungkinan dia kata kalau Allah mustajabkan doa? Wallahu alam, kemungkinan Allah boleh mustajabkan apa saja. Kalau Allah mustajabkan doa, kemudian dia bagi pahala, itu hak Allah juga, yang kita juga tak boleh pertikaikan tentang kehendak Allah dalam hal itu. Yang kedua tadi kita kata apa yang patut buat? Apa yang kita patut buat? Kita doa kepada orang yang kita kenang. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Minta Allah ampunkan dia. Dan Nabi suruh kita buat baik kepada orang yang si mati suka. Saya amat terharu apabila anak Dr. Dodok hantar kepada saya, dia kata, ibu saya sangat menyayangi ustaz dan saya akan menyambungnya. Saya rasa Masya Allah. Dan itu sebenarnya sunnah. Jadi kerana apabila kita suka pada satu orang, maka kita buat, mak bapak kita suka, kita hubungkan hubungan baik. Kerana menghubungkan hubungan baik itu dapat pahala, dan mudah-mudahan kerana bapak kita yang memulakan pahala itu, mudah-mudahan dia berterusan mendapat pahala menghubungkan hubungan baik itu. Adakah menjadi kesalahan jika isteri menolak ajakan suami nak bersama kerana tidak ada nafsu, kerana umur melebihi 50 tahun? Dua, nafsu lelaki tak sama dengan nafsu perempuan. Dan soal pertama, asasnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah isteri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Suami tak boleh mengadakan hubungan seks dengan isteri sehingga menyakitkan dia, kerana itu tidak ma'ruf. Asasnya. Sebab saya kata, masalahnya apabila penceramah ni dia cakap kat bini, dia tak cakap dulu kat laki. Macam kita lah, kita cakap rakyat mesti mengikut, berdisiplin, jangan buat itu ini kepada pemerintah. Alhamdulillah, bagus. Tapi kita dalam masa yang sama tak cakap pemerintah. Pemerintah pun kena tunaikan hak rakyat. Kita tak seimbang. Quran tak. Quran kata, Allah Subhanahu wa taala, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu hukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Kemudian baru Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul, dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi Quran demikian juga, dia cakap pada suami. Dia cakap pada suami, dia kata gaulilah dengan ma'ruf. Kalau buat tak ma'ruf, suami berdosa. Setelah dia suruh suami ma'ruf, baru datang nasnah Nabi SAW menyatakan Allah melaknat wanita yang tidur sedangkan suami dia marah, dalam keadaan dia menolak hubungan seks dengan suaminya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dia apabila suami ajak, dia kena cuba siapkan dirinya dengan kadar yang dia mampu. Macam-macam, mungkin dia kadang-kadang mungkin tidak ada nafsu, tetapi dia tahulah orang perempuan ni macam-macam cara dia boleh buat. Yang penting supaya suami dia tu dapat melunaskan dengan cara yang ma'ruf tadi, dengan cara yang baik, yang tidak menzalimi, tidak menyakiti. Kerana masalahnya jika dia tolak, dia tak nak, sedangkan suami dia nak,
dia boleh menjadi masalah kepada lelaki itu, bimbang dia jatuh dalam perkara yang tak baik. Apatah lagi dia tak boleh mampu, kemudian dia tak benar pula suami dia kahwin satu lagi. Ini jangan orang perempuan marah ni, cerita sini ya. Dia dalam zaman dulu mungkin ada kelonggaran dalam hal itu, ataupun ruang keluar dalam hal itu. Dia tak mampu, tetapi ada ruang lagi kerana suami ada isteri yang lain dan seumpama. Tapi bila suami dah putus sesuatu je isteri dia tak berani. Suami tu nampak cengeng, misai hebat, tapi cakap pasal seorang bini, dia kata jangan kuat sangat, bini kau dengar, takut dia, kan? Dia kata, saya bukan takut isteri, tapi isteri tak takut kat saya, kan? Tapi kalau dia sampai ke peringkat macam tu, kemudian dia pula tak berikan hak suami kepadanya, maka ini adalah lebih lagi teruklah. Maka sebab itu dia kena berusaha, lagi tidak memberi mudarat pada diri dia hendaklah berusaha. Nafsu laki tak sama dengan nafsu perempuan. Yalah, tak sama lah. Kerana laki dia nak pada perempuan, perempuan nak pada laki. Yang tu lah pertama tak sama. Kalau laki berkenan kat laki, jam rosak. Dan perempuan berkenan kat perempuan, rosak. Dan ini, dan kemudian kemampuan laki juga kadang-kadang ya dia tak sama. Laki, sebab tu tak ada hadis yang mana Nabi kata bila masa isteri minta, suami kena beri. Walaupun hakikatnya demikian, tapi kerana dari segi fizikalnya tak boleh macam tak mungkin suami dari segi biologinya tak mungkin bila-bila dia boleh bagi, melainkan dia nak kena ada kehendak dia. Kerana lelaki ni lain. Wanita dia boleh beri bila-bila. Tapi lelaki dia tak boleh, melainkan dia sendiri nak ada kena ada kehendak. Sebab itu bila lelaki tak berkemampuan, dia tak boleh bagi kehendak tu, suami berhak, isteri berhak meminta pasakh ataupun meminta supaya ditamatkan perkahwinan. Saya seorang penjawat awam, disebabkan masalah teknikal kerajaan perlu membayar tunggakan gaji disebabkan kenaikan pangkat selama 17 bulan. Tetapi dia telah terlebih bayar selama 18 bulan. Maka gaji 1 bulan tersebut bolehkah saya memberi kepada orang miskin? Adakah ia dikira sebagai sedekah? Tak. Dia kembalikan kepada pihak kerajaan. Dia kena maklumkan telah berlaku lebihan bayaran, dan biasanya dia akan ambil balik ya. Lelaki ni dia ambil balik ya. Kerajaan kita ini tidaklah begitu. Siapa yang nak kaya, dia hendaklah menabung. Kalau menabung, mungkin dia dapat membeli barang-barang yang sehingga ke 24 juta harganya. Tu kena menabung lah, menabung daripada kecil. Saya pun tak fikirlah, kalau macam saya ni menabung sampai 50 tahun setakat tak sampai 1 juta kot. Tapi ada orang menabung sampai 24 juta, hebat. Tu baru satu barang. Alhamdulillah, kaya orang Islam ni. Ini soalan politik. Okey, ada soalan. Ini dia tanya pasal artikel yang saya tulis Dr. Lok. Okay. Oh, Haji Khalid dah tambah kitab lagi. Yang berbahagia Dr. Asri. Soalan dari kawan. Dalam surah An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'malun as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya penerimaan Taurat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang mengaku kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat, maka mereka diterima Allah taubatnya. Ayat 18. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'malun as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut
taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Sedangkan taubat itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian maka telah disediakan bagi mereka alat seksi yang tidak terperi sakitnya. Yang terakhir, Ustaz. Banyak. Okey. Homework buat tiap minggu ni banyak Saya cukup tak sukalah cara harakah lidah pasti. Tak takut dengan zaman. Kelak selalu kena zaman, kelak selalu kena bayar zaman. Ini yang baru keluar tadi. Mengenakan cincin seorang isteri pemimpin negara, harganya 73 juta. Keluar dalam harakah. Harakah ini tak takut dengan zaman. Jadi saya sebagai ahli PAS, berapa kali dah ini bukan muktamar PAS ni. kasihan kan PAS ni selalu ke zaman. Terima kasih kan. Apa soalannya? Haji Khalid silap cakap kena zaman. Taubat ini Ustaz. Ada taubat yang Allah Ta'ala tak terima Ustaz. Mengikut surah. Dah, yang tu saya faham. Yang kedua tu, Ya. yang harakah tu apa soalannya? Soalan maksud saya tu nak beritahu lah. Supaya janganlah buru-buru suka-suka lah. Siap dalam harakah benda-benda macam ni tak sama kan? Artinya tak betul lah. Pada saya. Okey. Bagus ya, Pak. Bagus ya, tak betul. Saya ada juga satu orang saman saya. Dia kata CJ saya palsu. Saya kata dia bohong, dia saman saya, bukan saya saman dia. Besok saya akan berlawan. Macam-macam orang. Sampai lawyer pun pening. Macam mana dia pula yang saman? Kita betul bersaman. Macam penyakit manusia. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su' bil jahalah. Taubat kepada orang-orang yang melakukan benda yang buruk dalam keadaan jahalah, dalam keadaan jahil. Ulama-ulama tafsir bahas panjang tentang ayat ini. Antaranya mereka menyatakan bahawa sejahalah ni maksud, kata Ibn Abbas, tak ada orang yang amalkan benda jahat melainkan dia jahil. Semua buat jahat tu jahil. Bukan soal jahil halal dan haram, jahil tentang hakikat takutkan Allah Azza wa Jalla. Dan bila dia datang, bila dia buat keburukan, hadara ahadukumul maut qala inni tubtu al'an, sehingga datangnya maut, kemudian dia kata sekarang aku bertaubat. Allah kata dah tak ada taubat. Maksudnya bila dah dia nampak dah maut dah datang. Nabi kata Allah terima taubat hatta yugharghir, sehingga napas duduk sini. Tapi bila nampak dah antara maut tu dah muncul depan mata dah, kedudukan dia antara syurga dan neraka, maka ketika itu sudah tidak ada taubat. Tetapi untuk kita, walaupun kadang-kadang kita berilmu, tapi kita langgar hukum hakam Allah, masa kita langgar tu, kata Ibn Abbas, hakikatnya kita jahil. Kalau alim tak buat, kalau alim tak buat. Jahil dalam banyak arti kata. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah tu saya ingat, tak tahulah harakah betul ke tak, tapi yang pentingnya tak ada masalah lah. Mungkin ada orang kaya dia pakai cincin mahal, tak apa. Malaysia kini silap, dia bukan 24 juta itu yang memang wang Malaysia, bukan wang apa, bukan wang US. Itu andaian yang silap. Dan keduanya ialah benda tidak ada bukti, kita tak boleh kata apa. Satu orang kaya dia ada cincin 24 juta, nak buat macam mana? Dah kita punya 24 ringgit dah. Mungkinlah kita duduk saja kita duduk kira kan macam mana nak bagi duit tabung 24 juta tu. Kita duduk heran kan. Cuba beli tabung hak jenis besar sikit, mungkin masuk. Tak apalah, kita kisrah kat BPR, SPRM. Ada soalan?
yang berdasarkan daripada riwayat Ibn Hisham dan Ibn Ishaq. Banyak riwayat daripada Ibnu Ishaq, terutamanya sirah Muhammad Ibn Ishaq, sirah Nabi SAW. Dan Ibnu Hisham mengambil daripada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq siqah, yakni tapi dia mudallis. Nah, ni ada pelajar-pelajar ni. Ada tadlis kata. Tadlis ni dia menyembunyikan rawi. Dia tak habaq dia ambil daripada siapa. Kadang-kadang dia masa nak faham orang mengaji hadis ni, maksudnya saya ambil daripada A ambil daripada B. Saya tak habaq A tu, saya habaq B terus. Yang tu dia panggil tadlis. Macam kita ni tak mai kuliah malam ni. Ini bukan hadis lah, tapi nak faham. Kita tak dengar sendiri, tuan-tuan tak dengar sendiri. Kata tuan-tuan tak mai malam ni, tuan-tuan tak dengar saya cakap. Yang mai ialah kawan kita seorang A ni mai, A tak cerita kat kita, dia cerita kat B. B cerita kat kita. Bila kita nak cerita balik, aku dengar A kata, kita tak habaq. Dia tak kata aku dengar, A kata. Dia tak kata dia dengar A kata, dia kata A kata. Dia tak habaq kata B kata, A kata. Ahmad kata, Ibrahim bagi tahu dia tak, Ibrahim kata terus. Dalam hadis dia tak boleh, kerana dia bimbang rawi yang disembunyikan itu rawi yang ada masalah. Tapi kalau dia kata aku mendengar Ibrahim kata, sedangkan dia tak dengar, dia dengar Ahmad kata, dia dianggap pembohong, hadis dia terus ditolak lah. Tapi dia kata an saja daripada Ibrahim, sedangkan sebenarnya memang daripada Ibrahim, tapi dia tak dengar daripada Ibrahim, dia dengar daripada Ahmad. Kita kata orang yang buat macam ni, dia nama perbuatan ini dia panggil tadlis. Tadlis, sembunyikan rawi ini, mempunyai kesan terhadap penilaian periwayat. Maka orang yang tadlis ni nak dinilai kedudukan dia. Dia panggil mu'an'anah. Mu'an'anah ni, mu'an'anati Muhammad ibn Ishaq atau mu'an'anati ibn Ishaq. Apabila dia an kan, kalau Ibn Ishaq tu kata an, kita tak apa nak boleh pegang. Sebab an dia tu kemungkinan ada orang lain yang dia sembunyikan. Tapi kalau Ibn Ishaq katakan sami'tu, aku dengar sendiri, kita boleh pegang sebab dia tak bohong. Kalau dia kata an pun, dia tak bohong. Kalau dia kata aku dengar sendiri pun, dia tak bohong. Cuma ada orang tolak Muhammad Ibn Ishaq, orang kata kerana Imam Malik kata dia dajjal dan seumpamanya. Ini adalah khilaf antara dia dengan Imam Malik. Hakikatnya dia tidaklah seteruk yang dihukum oleh Imam Malik. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala ketika membahaskan Muhammad Ibn Ishaq, menceritakan bagaimana krisis antara dia dengan Imam Malik. Imam Malik ni berkelahi dengan Muhammad Ibn Ishaq, sehingga Imam Malik kata dia dajjal. Sebenarnya taklah sampai tahap tu. Marah sangat Imam Malik kat dia, kerana dia cabar kitab Muwatta Imam Malik. Dia kata dia adalah bomo yang boleh berubat kitab tu. Dia adalah doktor yang berubat kitab Muwatta. Marah Imam Malik kat dia. Dan kemudian katanya dia mempertikaikan keturunan Imam Malik. Marah Imam Malik kat dia. Lalu Imam Malik kata dia dajjal. Krisisnya seperti mana kata Az-Zahabi, antara Muhammad Ibn Ishaq dan Imam Malik itu najam, Imam Malik itu bintang. Muhammad Ibn Ishaq tidak sampai ke tahap bintang. Bila mereka berkelahi, tentulah Muhammad Ibn Ishaq yang tercedera pada pandangan orang ramai, bukan Imam Malik, kerana Imam Malik sangat besar namanya. Sehingga dalam hayat Muhammad Ibn Ishaq pun dia terpaksa keluar daripada Madinah kerana dia berbalah dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tetapi ketika dia nak keluar, sebagian riwayat menyatakan Imam Malik ada bagi duit kat dia dan ada mereka bermaafan sebelum mereka keluar. Yang pentingnya orang kemudian ada yang mengambil di atas itu, mereka kata Imam Malik dah hukum dia dajjal, maka kita hukum pun dia dajjal. Sebenarnya taklah sampai demikian. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam nak bahaskan mana, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kalam, ungkapan orang yang bersaing dilipat, jangan diriwayat. Kerana mereka ini walaupun imam-imam besar, tapi ini soal berkelahi sikit. Bila berkelahi itu dia emosi. Walaupun Imam Malik itu hebat untuk kita dengar cakap dia, tapi bila nak dengar cakap orang yang memang dia berkelahi kerana ada masalah peribadi, eloklah kita nilai pada orang lain. Bila kita nilai pada orang lain, kita dapati Muhammad Ibn Ishaq taklah seteruk macam Imam Malik kata. Masih boleh riwayat dia jika sekiranya tidak terbukti dia melakukan tadlis.
Ada, terlalu tak terbukti. Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Ini satu bab yang panjang, 3 kuliah baru habis. Muhammad bin Ishaq. Ada salah. Haji dan umrah memang amalan yang memerlukan nafkah. Kita upah orang, harus, jaiz. Sebab tak mungkin kita kata, ni minta tolong buat haji untuk ibu saya. Terima kasih, silalah pergi buat tahun ni. Mana boleh. Kena bagi tiket, kena bagi duit, kena bagi belanja, kena bagi tambang, kena bagi semua. Kerana dia kata, ini munasabah. Munasabah. Hatta kalau orang mari semayang jenazah, orang tu dia memang ikhlas, kita bagi duit, lepas duit minyak kereta dia tak minta. Tapi kalau dia kata, ni saya nak, memang nak pergi, saya ikhlas nak semayang, tapi tak ada minyak, duit, apa kereta tak ada duit, nak berminyak, minyak naik mahal, kerajaan tarik subsidi. Jadi kalau dia buat macam tu, kita membagi duit tak apa. Kita, kerana dia bukan niat nak duit tu kerana nak berubah, nak membolehkan dia sampai untuk menunaikan solat jenazah saja, maka boleh diterima dalam keadaan demikian. Ada lagi soalan? Ya. Saya pun tak tahu macam mana mereka tu, mereka bagi kat siapa, saya tak tahu. Saya sangka mungkin mereka kata, tuan-tuan jaga hak upah-upah ni, saya takut dia upah tu, terima kasih, dia upah jin kot, murah kan. Melainkan dia upah orang di sana, siapa tak tahu dia nak duduk di khemah dia kena bayar. Melainkan dia pergi duduk tengah padang Arafah seorang-seorang tahan dia bawah tengah terik panas tu, dia nak duduk khemah, dia nak kena makan, kena bayar. Tanya dia betul-betul dia bagi kat siapa duit tu. Jadi sebab tu kawan tu nak buat tu siapa, kita kena tahu. Main upah-upah ni, Nabi SAW bila tengok orang kata labbaik syubrama, dia sebut umrah tu, haji tu untuk syubrama. Nabi kata man syubrama, syubrama dia kata ayah dia kata boleh kau, Nabi kata kau telah haji ke? Dia kata tak. Dia kata Nabi kata haji an nafsika summa an syubrama, buat haji untuk engkau dulu, kemudian baru untuk syubrama, baru untuk bapak kau syubrama. Jadi orang yang tak haji untuk diri dia lagi, dia tak boleh buat haji untuk orang. Jadi dia nak pergi bagi kat Sabah. Kita nak tahu supaya zaman ni macam kata Dr. Lolok lah, ramai orang apa dah? Ustaz Sampul. InsyaAllah lah kot tak kot. Ada soalan? Tuan-tuan, malam ni ada makan lah? Kalau tak nak makan, nak pun tiawai. Tuan-tuan, saya sebelum tuan-tuan kalau ada soalan, lagi satu soalan, tapi sebelum saya lupa, minggu ni kita ada 2 kali kuliah, kita cukup berhenti tadi. Minta rayuan pada tuan-tuan, mail sekali lagi kuliah kitab ni juga pada hari Jumaat, malam Sabtu. Semua orang akan main daripada Kuala Lumpur apa semua, insya-Allah akan main sekali, kumpul di sini pada Jumaat malam Sabtu. Tuan-tuan kalau nak tidur sini masih ingat, boleh kot. Tanya, saya tak berani kata dia tak kuasa ada apa lah. Kan? Boleh rasa-rasa tidur atas ni. Kalau siapa yang tak mau balik dah, besok pagi ada kuliah subuh dan diikuti program sepanjang 1 hari. Dan makan disediakan. Bermula daripada hari Jumaat tu sehinggalah kepada hari Sabtu. InsyaAllah. Dan harap tuan-tuan semua datang. Kita akan kuliah macam biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.